Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Sahabat-sahabat, baru-baru ni podcast Fikrah dan Hujah mempunyai satu tajuk yang cukup menarik berkaitan tentang hadis palsu. Tetapi hari ini kita dapat satu berita yang cukup tidak enak apabila ada seorang Facebooker keluarkan satu kenyataan yang saya rasa dia tak sesuai dan juga tak patut. Dia share post daripada Dr. Rozami, tapi dia komen, dia kata hadis palsu je pun dosa lebih besar tu ialah dosa perasaan bagus, lebih bagus daripada orang lain, perlekeh ilmu orang lain. Perkataan dia dekat sini iaitu hadis palsu je pun adalah satu perkataan yang tidak bagus, seolah-olah merendah-rendahkan isu hadis palsu. Sedangkan isu hadis palsu ini adalah isu yang cukup-cukup besar. Ia adalah berkaitan dengan sabdaan Nabi SAW yang merupakan tegahan dan juga amaran daripada Nabi. Nabi kata, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang bohong atas nama aku dengan secara sengaja, maka tempatnya adalah di dalam api neraka. Hadis ini adalah hadis yang sahih, bukan sekadar sahih, ia berada dalam kategori yang mutawatir. Dengan maksud ia confirm daripada Nabi SAW. Ia adalah peringatan yang besar kepada kita tentang isu hadis palsu. Oleh sebab itu, kita jangan sebar hadis palsu, jangan pula menyokong perbuatan ataupun seolah-olah menyokong perbuatan orang menyebarkan hadis palsu. Apabila ada orang menegur tentang hadis palsu, kita patutlah memberikan sokongan kepada orang yang menegur tadi. Sahabat-sahabat, menariknya di dalam podcast Fikrah dan juga Hujah ini juga, Dr. Rozami Ramli ada memberikan penjelasan yang saya kira cukup-cukup bermanfaat untuk kita dengar dan ambil manfaat sama-sama. Tajuk malam ni, Datuk, boleh tak kita nak bercakap ni? Sebab dia nak dengar macam... Sebab kita tengok dalam masyarakat ni secara umum dan sebahagian, bukanlah kita kata semua, sebahagian penceramah ataupun pendakwah ni, dalam dia melaungkan cinta Nabi dan sebagainya, dia tak rasa berat, tak rasa satu jenayah, dia tak rasa benda satu kesalahan. Sedangkan dahulu kalau kita tengok pemerintah mengambil tindakan yang keras, sehingga dia rasa kalau orang tegur pun dia susah nak tarik balik. Dia rasa benda tu macam seperti dosa-dosa yang lain. Doktor melihat macam mana? Dengar. Dia pun nampak macam doktor saja yang duk kalut. Siapa? Kan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Ustaz Ahmad, sahib bersama Datuk Mufti dan juga Datuk Fathul Bari yang ada pada malam ini. Anda ingat lagi dulu kita pernah pergi mesyuarat sekali bila kita bincang tentang isu hadis palsu. Masa tu kita dipanggil oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan kita dipanggil atas untuk memberikan pandangan tentang penubuhan Lajnah Tasahih Hadis. Dan adalah dalam mesyuarat tu satu orang yang bercakap, kita ni nak bincang pasal hadis kena tengok Asy'ariyah kata apa dulu. Jadi masa tu kami sama-sama geleng kepala lah. Kerana hadis ni dia bukan nak tengok Asy'ariyah kata apa, nak tengok Salafi kata apa, nak tengok Maturidi kata apa, nak tengok Syiah kata apa. Hadis berada di atas daripada tu lagi. Sebab itu macam Datuk sebut tadi, bila bercakap tentang isu hadis palsu, ulama ahli sunnah ni daripada pelbagai aliran mereka bersatu. Kerana agama kita ni dia kekal sampai kiamat. Allah Ta'ala pelihara dia. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jamin. Maka sebab itu tidak ada satu ilmu yang diturunkan pada mana-mana umat sama seperti mana yang diturunkan kepada umat ni, iaitulah ilmu penjagaan riwayat. Maka ilmu rijal itu diperkenalkan, disusun oleh para ulama hadis hanya semata-mata kerana nak menjaga keaslian hadis. Sebelum tu, mungkin penonton kita ni ada sebahagiannya awam. Ilmu rijal tu apa? Ilmu rijal ni adalah ilmu yang membicarakan tentang biografi perawi. Maksudnya ada kitab-kitab yang khusus yang menceritakan tentang perawi-perawi yang pernah berada di Baghdad. Khatib Baghdadi menulis Tarikh Baghdad. Ada yang menulis tentang Tarikh Jurjan, membicarakan tentang perawi-perawi yang pernah sampai ke bandar Jurjan. Ada yang menulis tentang Tarikh Asfahan. Maknanya bercakap tentang peribadi orang. Perawi, maksudnya bercakap tentang peribadi dia. Dia lahir di mana, lahir bila, anak murid dia siapa, guru dia siapa, hadisnya apa, boleh dan pakai ke tak apa boleh pakai? statusnya di sisi ulama-ulama hadis. Maka sebab itu ketika mana ulama-ulama hadis ditanya tentang kenapa kamu suka bercakap tentang orang kan, maka dia kata ta'al ma'ana naktafillah, mari duduk bersama dengan kita mengumpat kerana Allah. Mengumpat ni maksudnya mengumpat yang dibenarkan hanya semata-mata kerana nak menjaga keaslian agama. Jadi sebab itulah Yahya bin Sa'id Al-Qattan dia dikritik pada zaman dia kerana Yahya bin Sa'id Al-Qattan seorang ulama hadis besar. Dia dikritik di zaman dia kerana dia banyak menceritakan tentang peribadi perawi-perawi. Dia kata kau ni suka mengumpat orang, kau ni suka bercakap tentang ingatan orang, suka
dedahkan, dia kata apa? Dia kata la ayyakunu khusamai indallah ahabbu ilayya min ayyakuna khasmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia menyebutkan, dia kata la ayyakunu khusamai indallah. Kalaulah kata orang-orang yang aku kritik daripada kalangan perawi yang lemah ni, yang pemalsu ni, yang aku dedahkan kritikanku pada mereka disebabkan nak menjaga hadis-hadis Nabi ni, mereka ni menjadi musuhku di hadapan Allah, dakwaku kerana aku mengumpat mereka, lebih aku suka daripada yang menjadi musuhku ialah Rasulullah. Kerana Rasulullah akan bertanya aku nanti, lima haddatsta anni haditha kadhib. Kerana kenapa engkau baca daripada aku hadis-hadis yang palsu? Kau biarkan hadis-hadis yang palsu ni tersebar di atas namaku. Maka sebab itu, ulama-ulama hadis daripada zaman dulu sehingga zaman sekarang, mereka akan sebut satu, orang kata apa, ulama-ulama hadis satu nada yang sama. Bayyin amrahu linnas. Jelaskan kedudukan pemalsu hadis, pembawa cerita bohong, pembawa cerita hadis palsu ni kepada manusia supaya manusia tahu. Dan alhamdulillah sekarang ni tak macam dulu lah. Sekarang ni bila kita cerita pasal hadis palsu, orang dah mula ada awareness. Kira seimbang lah. Yang nak jaga nama ustaz dengan nak jaga nama Nabi ni, kita nampak seimbang. Dulu kita struggle. Datuk antara yang awal sebut. Datuk Fatul Bari pun antara yang awal sebut. Masa tu anak tak masuk dalam bidang hadis lagi. Masa tu pun kita pun heran. Pasal apa cerita pasal isu hadis palsu ni macam berat sangat? Bila kita dah masuk dalam bidang ni, baru kita tahu isu ni adalah satu isu yang serius. Orang awam memang bergaduh. Dalam kitab Tahdzirul Khawas min Ahadisil Qusas disebutkan tentang satu kisah Al-Imam Asy-Sya'bi apabila dia masuk dalam satu bandar, dia salat dalam satu masjid. Lepas tu dia dengar seorang tok guru janggut panjang, orang keliling dia baca hadis. Penceramah kan, glamour lah kan, mungkin view dia lebih tinggi daripada view Sya'bi kan. Jadi sebab Sya'bi orang tak kenal, dia masuk dalam masjid orang tak peduli kat dia pun kan. Jadi dia masuk, dia salat, dia dengar syekh janggut panjang ni baca hadis, dan hadis tu hadis yang tak betul, hadis yang silap, hadis yang salah. Dia kata apa? Aku boleh nak tahan diriku daripada nak selesaikan solat. Fa khaffaftu salati. Aku segerakan solat aku, dan aku bagi tahu pada Tok Syekh tu, hang baca hadis salah. Masa tu orang-orang yang ada di keliling Tok Syekh tu pukul Sya'bi. Ya, pukul Sya'bi. Solidariti lah ni. Bersolidariti. Maksudnya daripada zaman dulu sampai sekarang, ada saja orang yang ekstrim untuk menjaga nama tokoh masing-masing berbanding daripada menjaga nama Nabi SAW. Sya'bi ni bukan sembarang orang, gunung ganang dalam hadis. Ya. Kena pukul tu kan. Apalah sangat kalau kena kutuk. Kena kecam dalam Facebook. Biasalah kan. Sikit lagi tu. Kena pukul. Nasai kena pukul kan. Kerana hadis. Kena hadis. Ibnu Jarir Ibnu Jarir At-Tabari juga kena pukul. Saya tahan hadis. Ya. Jadi doktor belum kena pukul? Belum lagi. Belum setaraf anda Kereta kena bakar pernah tu. Okey. Ada ke tu? Silakan. Okey, cantik. Kita dah dengar penjelasan daripada Dr. Zamir Ramli berkaitan tentang seriusnya tentang ilmu hadis, tentang ilmu rijal, dan bagaimana para ulama hadis berusaha bersungguh-sungguh untuk nak mempertahankan sabdaan Nabi SAW yang benar dan buat filtration terhadap perkara-perkara yang boleh dianggap sebagai satu pengkhianatan kepada sabdaan Nabi SAW sehingga berlaku hadis-hadis palsu. Dan kita tahu bahawa di dalam perjuangan ini, ia bukan perjuangan yang mudah sehingga boleh menyebabkan pelbagai perkara-perkara yang mendatang boleh terjadi kepada orang yang memperjuangkan kebenaran seperti memperjuangkan hadis-hadis Nabi SAW. Benar apa yang disebutkan oleh Dr. Rozami tadi bahawa Dr. Mazhar sendiri sampai kereta dia kena bakar. Dan cerita ini bukan cerita tipu, dan cerita ini telah famous tahun 2019 dahulu. Kalau kita baca di sini, tahun 2019, suspek ditawar simbah asid ke muka Mufti Perlis. Ini gambar kereta rasmi Mufti Perlis pada ketika itu, Honda Accord. Dia terbakar, bahagian enjin memang habis ni kereta ni. Polis telah memberkas seorang lelaki dipercayai terbabit dalam perbuatan membakar kereta rasmi Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri, pada 22 Mac lepas. Ketua Polis Perlis, Datuk Nur Mushar Muhammad berkata, suspek seorang penganggur berusia 36 tahun ditahan di rumahnya di Kampung Jelempuk Arau pada kira-kira 2.45 pagi Sabtu oleh anggota Jabatan Siasatan Jenayah Kontingen Perlis. Beliau berkata hasil siasatan awal, suspek mengaku diupah RM500 oleh seorang individu yang melakukan perbuatan khianat itu bersama seorang lagi rakannya yang masih bebas yang dikenali sebagai Mi Tomoy. Menurut Nur Mushar, polis telah mengenal pasti identiti 3 daripada 5 suspek yang masih bebas dan akan membuat tangkapan dalam masa terdekat, dan menambah bahawa pihak polis telah mendapatkan perintah reman terhadap suspek selama 4 hari bermula semalam. Katanya, polis juga merampas telefon bimbit suspek yang turut mempunyai 5 kesalahan lampau dan pernah menjalani hukuman sebanyak 2 kali. Nur Mushar berkata hasil siasatan lanjut, suspek memberitahu polis bahawa
bahawa beberapa hari sebelum kejadian itu beliau telah dibawa oleh Mi Tomoy berjumpa 3 lagi individu yang berniat untuk melakukan sesuatu terhadap mufti. Menurut suspek, seorang daripada individu terbabit menawarkan upah yang lumayan dengan menyuruhnya dan Mi Tomoy menyimbah asid ke muka Muhammad Asri tetapi tidak dipersetujui. Bagaimanapun hasil perbincangan lanjut, Mi Tomoy dan suspek bersetuju untuk membakar kenderaan Muhammad Asri dengan upah sebanyak RM5,000. 500 ke 5,000 dia ni. Saat 5,000, saat 500. Selang beberapa hari kemudian, Mi Tomoy telah ke rumah suspek dengan menaiki motosikal dan kemudian menaiki peroton wajah milik suspek menuju ke sebuah rumah di titik Tok Bandar Kangar katanya. Menurut Nur Musa, seorang lagi suspek yang dikenali sebagai DE menyerahkan beg galas, ket, botol plastik dan helmet dan mereka kemudian menuju ke sebuah stesen minyak di Kok Diang, Kedah dengan menaiki motosikal milik Mi Tomoy untuk mengisi petrol ke botol plastik sebelum ke rumah mufti. Beliau berkata setibanya di rumah mufti, Mi Tomoy menyimbah minyak petrol kereta mufti dan suspek menyalakan api selain mengetuk cermin belakang kereta menggunakan tukul. Setelah selesai, mereka terus meninggalkan tempat kejadian dan barangan yang mereka bawa telah dibakar. Selang beberapa hari kemudian, suspek berjumpa dengan seorang individu di sebuah kedai serbaneka di Kangar dan meminta bayaran sebanyak RM5,000 seperti dijanjikan. Bagaimanapun, individu itu hanya memberinya RM500. Dia kena scam. Aduh, penjenayah pun kena scam juga zaman sekarang ni. Pada 22 Mac, kereta rasmi Muhammad Asri musnah dibakar oleh 2 lelaki yang dikesan melalui rakaman kamera litar tertutup milik jiran Muhammad Asri. Dalam kejadian kira-kira 5.45 pagi itu, kereta jenis Honda Accord berwarna hitam terbakar di bahagian enjin, tertayar depan sebelah kiri manakala cermin belakang dan depan dipecahkan. 5.45 pagi bang. Itu waktu orang duk siap sedia nak solat subuh. Dan bila waktu bakar tu adalah waktu orang solat subuh. Apa benda lah. Orang buat ibadat kepada Allah Ta'ala, hang buat benda jahat kepada Datuk Mufti. Apa benda lah. Wallah ta'ala sahabat, saya nak sebut hari ni bukan apa. Bukan saya nak cerita sangat tentang isu yang berlaku pada Datuk Mufti. Tetapi saya nak cerita bahawa di dalam perjuangan kita menegakkan kebenaran, pasti ada orang tak suka. Walaupun kita buat benda bagus, tapi orang tak suka. Bila orang tak suka, maka ada sahaja benda-benda yang tak enak dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka kepada perjuangan yang kita telah lakukan. Akhirnya, kembali kepada apa yang kita nak. Kalau kita betul-betul nak menyampaikan kebenaran daripada Nabi SAW, kita fokus dan kita tekad. Kami di Santai Ilmu Publication sebagai syarikat penerbitan, kita telah terbitkan buku terjemahan Sahih Al-Bukhari di dalam bahasa Melayu Indonesia. Kalau nak pergi cari dekat kedai-kedai, nak dapatkan dekat pasaran, buku Sahih Al-Bukhari di dalam bahasa Melayu Indonesia hanya ada satu saja. Inilah dia, iaitu terjemahan Sahih Bukhari lengkap di dalam bahasa Melayu Indonesia yang ni. Adalah beberapa terjemahan-terjemahan yang lain yang awak hanya dapat tahu bahawa ia telah diterjemahkan, tetapi awak nak cari dekat tempat jual tak dapat. Itulah yang berlaku di dalam dunia hari ini dan kami cuba untuk memudahkan anda mengetahui tentang sabdaan-sabdaan Nabi yang sahih. Maka kita terbitkan Sahih Al-Bukhari dengan harga RM655, tapi kalau sahabat-sahabat nak dapatkan secara ansuran, sekarang boleh dapat ansuran serendah RM59.90. Link dekat bahagian description. Jumpa lagi sahabat-sahabat, terus tegak atas sunnah, sampaikan kebenaran, sebarkan hadis-hadis yang benar daripada Nabi SAW. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.